Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi cikgu harap semua patuhi PKP ya, dengan duduk di rumah, jangan keluar. Jadi sambil kita duduk di rumah itu, marilah kita sama-sama membuat ataupun belajar bagaimana untuk membuat lakaran oblik bersama dengan Cikgu Lin. Okey, sebelum tu jadi sudi-sudilah tekan butang subscribe di bawah ya. Kita mulakan dengan definisi lakaran. Okay, apa dia definisi lakaran? Lakaran adalah satu lukisan awal yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas ataupun kita panggil sebagai freehand drawing, iaitu tanpa menggunakan bantuan alat melukis seperti pembaris ataupun jangka lukis. Jika kita melukis menggunakan pembaris ataupun jangka lukis, kita panggil itu sebagai lukisan teknik. Lakaran juga dijadikan sebagai gambaran awal bagi menunjukkan rupa atau bentuk sesuatu produk. Lakaran juga merupakan medium komunikasi antara pereka bentuk dan juga pembuat produk dalam bentuk grafik ya. Contohnya jika pereka bentuk ingin pembuat produk menghasilkan produk idea beliau, maka beliau harus menggambarkannya dalam bentuk grafik supaya mudah difahami oleh pembuat produk. Okay, kita tengok pula apa dia lakaran pictorial. Lakaran pictorial adalah lakaran yang dipersembahkan dalam bentuk bergambar sama ada dalam bentuk 3 dimensi atau 3D atau 2 dimensi 2D. Okay. Lakaran 2D. Apa itu lakaran 2D? Lakaran 2D ialah lakaran yang terdiri daripada satu pandangan sahaja. Okay, contoh lakaran 2D ini ialah pandangan sisi sebuah objek yang tidak mempunyai bentuk. Dia hanya mempunyai rupa sahaja. Dan juga ini adalah pandangan hadapan sebuah objek yang juga tidak mempunyai bentuk. Okay, lakaran 3 dimensi pula, dia merupakan lakaran yang terdiri daripada 3 pandangan, iaitu ada pandangan pelan, ada pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Contoh lakaran 3D ialah lakaran oblik, lakaran isometrik dan juga lakaran perspektif. Okay. Jadi dia ada 3 pandangan. Contohnya ini pandangan hadapan, ini pandangan sisi dan atas ini kita panggil sebagai pandangan pelan. Okay, di sini cikgu sertakan rupa geometrik. Okay. Untuk ingatan awak, kita review balik semula yang kita telah belajar di bab 1 kerana rupa geometrik ini, bentuk-bentuk ini kita akan gunakan semasa kita membuat lakaran oblik nanti. Okay, jadi kita tengok semula bentuk-bentuk ataupun rupa geometrik yang ada. Contohnya segi 4 sama, segi 4 tepat, trapezium, segitiga, pentagon, heksagon dan sebagainya. Jadi cikgu akan menunjukkan bagaimana membuat lakaran
oblik. Lakaran oblik dimulakan dengan melukis paksi mendatar. Kemudian kita lukis paksi menegak. Kemudian lukis paksi surut yang bersudut 45 darjah. Kita tentukan tinggi objek. Kemudian kita tentukan panjang objek. Lukis garisan lebar objek yang bersudut 45 darjah. Kemudian kita tentukan lebar objek dengan melukis garisan selari dengan garisan hadapan objek tersebut. Okay, selepas ini, cikgu akan menunjukkan video bagaimana nak membuat lakaran oblik. Jadi, cikgu harap kamu semua bersama-sama dengan cikgu membuat latihan melakar lakaran oblik, ya. Okay, untuk lakaran, anda perlu menyediakan kertas A4. Kalau tak ada kertas A4, kertas kajang pun boleh. Asalkan anda boleh melukis di atas kertas tersebut. Kemudian anda perlukan pensel dan juga anda perlukan pemadam. Dua ini saja yang anda perlukan. Sebelum kita memulakan lakaran, kita nak latih tangan kita supaya tangan kita ini boleh membuat satu garisan yang lurus tanpa bantuan daripada pembaris. Kerana dalam lakaran kita tidak boleh menggunakan pembaris. Jadi kena buat lakaran secara freehand. Jadi bagaimana kita nak latih? Mula-mula tandakan 2 titik. Kemudian sambung titik tersebut dengan membuat garisan yang lurus. Jadi awak mahirkan diri awak untuk membuat garisan yang lurus tanpa bantuan daripada pembaris. Buat garisan yang mendatar. Mula-mula buat garisan yang pendek dulu. Boleh juga garisan yang menyerong. Ataupun garisan menegak. Buat latihan ini sehingga anda dapat membuat garisan yang lurus. Ini kita panggil warming up lah. Warming up sebelum kita nak buat lakaran sebenar. Jadi cikgu berhenti di sini. Tapi anda pause dulu video ini. Lengkapkan latihan ini. Buat banyak-banyak garisan. Sampailah garisan yang anda lukis itu garisan yang lurus tanpa menggunakan bantuan daripada pembaris. Lakaran yang pertama yang cikgu nak tunjuk ialah lakaran oblik. Jadi bagaimana kita nak membuat lakaran oblik? Yang pertama, kita buat garisan mendatar. Ataupun paksi X ataupun paksi mendatar. Kemudian kita buat paksi Y. Ini kita panggil paksi
Y ataupun paksi menegak. Seterusnya, kita buat paksi surut. Paksi surut. Paksi surut ni bersudut 45 darjah. Okey. Jadi lakaran oblik yang pertama saya nak buat segi 4 tepat. Jadi saya lukis segi 4 tepat pada paksi mendatar. Okey, kemudian saya tentukan tinggi dan juga panjang segi 4 tepat ini. Kemudian saya buat lebar. Lebar dia ambil di penjuru ni. Garisan ini sudutnya sama dengan sudut paksi surut, iaitu 45 darjah. Sama juga penjuru ini juga 45 darjah. Kemudian saya tentukan lebar. Okey, garisan lebar ini selari dengan garisan di hadapan ni. Dan juga saya tentukan tingginya sama selari dengan garisan yang berada di hadapan. Selepas itu, saya pun padam garisan yang tidak diperlukan ini. Okay, jika anda berpuas hati, sebelum ni kita lukis, jangan tekan garisan tersebut. Kita lukis menggunakan garisan yang tidak terang, yang nipis. Selepas kita berpuas hati dengan lukisan kita ni, lakaran kita ni, barulah kita hitamkan, tebalkan garisan tersebut. Sekarang cikgu nak ajar bagaimana nak membuat gaya visual. Gaya visual ni adalah kita menjadikan lakaran kita ni nampak lebih realistik. Jadi gaya visual ni ada 3 perkara. Iaitu yang pertama kita panggil sebagai rendering. Jadi sebelum kita buat gaya visual, kita lukis semula lakaran oblik segi 4 tepat yang telah kita lukis tadi. Bagaimana? Garisan paksi mendatar, kemudian paksi menegak, kemudian paksi surut 45 darjah.
Okey, kemudian kita buat segi 4 tepat. Tentukan lebar. Kemudian lebar ini mengikut selari dengan garisan di hadapan. Kemudian kita padam. Okey. Dari sini lakaran kita ni nampak tepat, tak nampak realistik. Okey, jadi kita masukkan gaya visual yang pertama, iaitu rendering. Okey. Rendering ni kita boleh buat supaya objek ini kelihatan membonjol ataupun melengkung. Okey, jadi dengan adanya gaya rendering ni, objek kita akan nampak lebih realistik. Okay, jadi saya nak buat ni, saya nak bagi dia membonjol. Okay, jadi saya padam garisan yang asal tadi tu. Okay, apabila saya dah berpuas hati dengan lakaran saya, okay, seperti biasa, saya gelapkan garisan objek ini. Okay, ini gaya visual yang pertama, iaitu rendering. Okay, kemudian saya nak tunjukkan gaya visual yang kedua. Kita panggil kesan cahaya. Okay. Apabila kita nak buat kesan cahaya, kita kena tentukan dulu arah cahaya. Contohnya, saya nak buat arah cahaya saya daripada sini. Okey, jadi yang berdepan dengan cahaya, yang direct dengan cahaya ini, kawasan ni nampak lebih terang berbanding dengan kawasan pandangan hadapan ini yang lebih gelap sebab dia terlindung daripada cahaya. Jadi saya gelapkan kawasan di hadapan ini. Pandangan hadapan ni saya gelapkan. Dia makin bawah, makin dia lebih gelap. Okey, lepas tu yang terkeluar ni saya padamlah. Kemudian bahagian tepi ni dia kena cahaya yang sedikit, tapi dia masih cerah lagi berbanding dengan yang hadapan ini. Okey, pandangan sisi ni dia lebih cerah sikit berbanding dengan pandangan hadapan. Tapi bawah ni dia lebih gelap lah sebab dia ke bawah, cahaya kurang sikit di bawah ni. Okey. Kemudian yang lebih ni saya
padam. Okey, jadi kesan cahaya mana yang ada kena direct dengan cahaya dia lebih cerah. Okey, yang terlindung daripada cahaya kesan cahayanya lebih gelap. Berbanding dengan yang di tepi ni, bahagian sisi, dia lebih cerah berbanding dengan bahagian hadapan. Dan yang ketiga, sebenarnya gaya visual ni ada 3 ya. 1, rendering, okey, kesan cahaya, dan satu lagi ialah bayang. Tapi saya untuk hari ini, okey, saya hanya ajar rendering dan juga kesan cahaya dahulu. Bayang ni kita KIV dulu. Masih lagi lakaran oblik, tapi kita buat bentuk yang berbeza. Okey, sekarang ni kita nak buat bentuk segi 3. Okey. Jadi mula dengan paksi X, iaitu paksi mendatar, paksi Y, kemudian paksi surut 45 darjah ya. Kemudian sebelum kita lukis segi 3, kita lukis dulu segi 4 tepat ataupun segi 4 sama. Lukis dulu segi 4. Okey. Kemudian barulah kita bahagikan atas ni kepada 2 bahagian. Supaya kita dapat segi 3 yang seimbang. Okey, baru kita lukis garisan segi 3. Kemudian padam segi 4 tadi. Okey. Lukis lebar segi 3, iaitu mengunjur 45 darjah. Sama. Sudutnya sama dengan paksi surut. Kemudian tentukan lebar segi 3 ini. Pastikan garisannya sama selari dengan garisan di hadapan. Jika dah berpuas hati dengan lakaran awak pun boleh gelapkan garisan objek ini. Jadi macam biasa kita akan membuat gaya visual pula. Okey, mula-mula kita lukis semula segi 3 ini. Okey, paksi mendatar, paksi menegak, paksi surut 45 darjah. Kemudian lukis segi 4 tepat ke, segi 4 sama ke, ikutlah. Okey, kemudian buat segi 3. Okey, padam garisan segi 4 tadi. Kemudian kita lukis lebar dan juga pastikan garisan lebar ini selari dengan garisan yang berada di hadapan. Okey, lepas tu kita buat rendering. Okey, saya nak buat bagi dia melengkung pula. Melengkung.
kemudian saya padam. Jika saya dah berpuas hati dengan lakaran saya, maka saya gelapkannya. Kemudian saya buat gaya visual yang kedua, iaitu kesan cahaya. Cahaya saya dari sini jadi sini cerah sebab dia direct dengan cahaya. Yang ini terlindung daripada cahaya, maka dia lebih gelap. Lagi ke bawah, dia lagi gelap lah. Sebab lagi jauh daripada cahaya. Kemudian saya padam garisan yang lebih-lebih ni. Jadi segi tiga dengan gaya visual, rendering dan juga kesan cahaya. Seterusnya kita buat bentuk lain pula. Kali ni kita buat bentuk trapezium. Masih lagi lakaran oblik. Jadi garisan mendatar, garisan menegak, paksi surut, paksi mendatar, paksi menegak, paksi surut. Ini bersudut 45 darjah. Lukis dulu segi 4, tepat ke segi 4? Sama ke? Ikut awak lah. Kemudian bahagikan atas ni kepada 3 bahagian. Pastikan di tepi ni mesti sama lebar. Tepi ni mesti sama lebar. Lebar dia ni sama. Kemudian sambung ke penjuru. Padam. Padam segi 4 tepat tadi. Kemudian kita tentukan lebar trapezium. Mesti garisan ni bersudut 45 darjah. Kemudian tentukan lebarnya. Lebarnya mesti garisan itu selari dengan garisan di hadapan. Jika dah berpuas hati dengan bentuk trapezium ni, awak gelapkan. Padam. Kita sambung pula dengan gaya visual. Masih lagi trapezium. Lukis semula trapezium tadi. Lukis
segi 4 tepat. Bahagi 3 bahagian. Pastikan sisi ni sama panjang. Okey, padam. Okay. Kemudian kita buat rendering. Okay. Tadi dah buat membonjol. Kemudian dah buat melengkung. Okay. Yang ni kita buat dua-dua. Okay. Atas ni kita bagi dia membonjol. Okay. Tepi ni kita bagi melengkung. Okay, dah berpuas hati dengan ni. Dengan lakaran awak, boleh gelapkan. Okay, siap rendering. Kita pun akan buat kesan cahaya. Okay, saya tentukan cahaya saya di sini. Okay, jadi yang ini paling gelap lah. Sebab dia bahagian hadapan ni, pandangan hadapan ni paling sikit menerima cahaya. Sebab dia terhalang. Dia duduk di bahagian belakang. Okey, padam ni. Kemudian sini. Sebab dia melengkung ni lebih gelap lah. Sebab dia terhadang dengan ni. Lengkungan dia duduk di bawah kan. Jadi yang ni cerah sikit. Ini pun dia di belakang dia gelap. Sebab dia melengkung kan. Dia melengkung kat belakang ni dia lebih gelap. Okey. Jadi ini gaya visual rendering dan juga kesan cahaya untuk bentuk trapezium. Okay, yang ini bentuk terakhir, iaitu kita buat bentuk pentagon. Okay. Jadi garisan paksi mendatar, paksi menegak, paksi surut
45 darjah. Okey. Kemudian lukis segi 4 tepat. Okey. Pentagon atas ni bahagi 2. Okey, kemudian sisi ni bagi sama ya, sama panjang dia ni. Okey. Kemudian bawah ni bagi 3. Okey. Pastikan sisi kedua-dua sisi ni sama panjang dia. Okey, baru awak sambung. Okey, padam segi 4 tadi. Kemudian lebar dia, semua penjuru dia ni ikut sudut 45 darjah. Ni pun 45 darjah, 45 darjah, 45 darjah. Sama ya. Kemudian kita tentukan lebarnya sama, mesti selari dengan garisan hadapan. Garisan hadapan ni mesti selari ya. Okey, kemudian padam. Okay, setelah anda berpuas hati dengan lakaran anda, maka anda gelapkan garisan objek ini. Okay, legapkan garisan objek. Seterusnya, kita buat gaya visual. Macam biasa, lakar semula bentuk pentagon. Garisan mendatar, paksi menegak, paksi surut, kemudian lukis segi 4 tepat, kemudian bentukkan pentagon bahagi 2, bahagian atas. Padam garisan segi 4 tepat tadi. Okay, lebar. Kemudian tandakan lebar selari dengan garisan hadapan. Kemudian kita buat rendering. Okey. Sekarang ni saya nak buat rendering membonjol dan melengkung.
Okey. Setelah saya berpuas hati dengan lakaran saya, maka saya legapkan garisan objek ni. Kemudian saya buat gaya visual kesan cahaya. Bahagian depan ni saya gelapkan kerana dia terhalang dengan cahaya. Sisi ni saya gelapkan juga, tapi dia lebih cerah berbanding dengan pandangan hadapan. Kemudian bahagian bawah ni saya gelapkan sebab dia melengkung, maka dia kurang cahaya berbanding dengan bahagian hadap atas, bahagian pelan. Dan juga gelapkan sebab bahagian melengkung. Jadi bahagian melengkung ni dia kurang mendapat cahaya berbanding dengan bahagian yang di atas. Okay, sekarang kita akan membuat lakaran produk. Okay. Lakaran produk yang awak perlu buat ialah melakar sebuah beg. Okay, jadi saya mulakan lakaran produk saya menggunakan lakaran oblik. Saya lakar dulu bentuk segi 4 tepat. Setelah jadi segi 4 tepat ni, jadi awak tentukan awak nak beg awak ni bentuk apa. Okey, saya nak kekalkan bentuk segi 4 tepat juga. Jadi saya buat rendering. Okey. Semasa awak membuat lakaran ni, masukkan sekali
elemen dan juga prinsip reka bentuk. Okey, saya mula membuat rendering Buat rendering dulu bagi bentuk beg ni nampak lebih menarik. Okey, kemudian saya tambah poket pada beg tangan saya ni. Okey, di sini saya letak zip. Okey. Bahagian ni saya lengkungkan. Sama juga dengan ini, saya lengkungkan. Kemudian saya tambah pemegang beg. Kemudian jika saya dah berpuas hati dengan lakaran beg saya gelapkan garisan objek ni. Kemudian saya buat gaya visual. Okey, saya buat gaya visual iaitu kesan cahaya. Okey, bahagian hadapan saya gelapkan kerana dia terlindung dengan cahaya. Saya tentukan cahaya saya daripada sini Okey, kemudian bawah beg ni, bawah poket beg ni, okey, saya gelapkan kerana dia terlindung dengan cahaya. Okey, kemudian di tepi beg ni saya gelapkan tapi dia lebih cerah berbanding dengan bahagian hadapan beg. Okey, jadi itu saja lakaran beg tangan dengan menggunakan lakaran oblik. Sekarang kita semak latihan yang telah kita buat tadi. Okey, mula-mula kita melukis garisan lurus.
Kemudian kita membuat lakaran oblik bentuk segi 4 tepat. Dan juga kita membuat gaya visual, rendering dan juga kesan cahaya. Kemudian kita buat lakaran oblik bentuk segi 3. Lakaran oblik bentuk trapezium. Lakaran oblik bentuk pentagon. Dan yang akhir sekali, kita menyiapkan lakaran produk sebuah beg tangan.